Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah sebelah tengah hari ini cikgu akan menerangkan tentang pelajaran kita iaitu pengangkutan di Malaysia. Baiklah. Bab 5.3 pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam di Malaysia terdiri daripada 3 jenis iaitu pengangkutan darat, air dan juga udara. Pengangkutan darat bolehlah kita bahagikan kepada 2 iaitu jalan raya maupun jalan kereta api. Yang mana kalau di jalan raya kita mempunyai bas, taksi dan yang terkini kita mempunyai perkhidmatan e-hailing ataupun e-panggilan. Manakala untuk jalan kereta api, kita ada rel bersepadu seperti monorail, KTM komuter, KTM antarabandar, transit aliran ringan LRT, transit aliran massa MRT, KLIA Express, ERL, perkhidmatan tren elektrik ETS. Manakala bagi pengangkutan awam di Malaysia, jenis air seperti feri dan bot. Feri contohnya di Langkawi dan juga bot ekspres contohnya di Putrajaya, kita ada perkhidmatan cruise. Manakala pengangkutan awam darat di Malaysia, di udara kita ada kapal terbang, tidak ada lain. Kita tidak menggunakan helikopter, hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh gunakan. Jet pejuang adalah untuk mereka yang terlibat dalam jet pejuang. Baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan e-panggilan? E-panggilan adalah proses menempah atau memesan kereta seperti taksi, limosin atau pengangkutan awam yang lain melalui komputer atau peranti bergerak. Jadi untuk jenis pengangkutan awam di Malaysia ada 3 iaitu yang pertama darat, air dan juga udara. 5.4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Terdapat beberapa aspek. Ada 4 aspek di sini. Yang pertama bentuk muka bumi. Yang kedua kemajuan teknologi. Yang ketiga dasar kerajaan. Dan yang keempat kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan di Malaysia dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Contohnya yang pertama bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di kawasan tanah tinggi, pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar dan menelan kos yang tinggi. Manakala di kawasan bentuk muka bumi tanah pamah, keadaan tanah yang rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan. Di lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpaya menelan kos yang tinggi kerana paya tersebut perlu ditambak dan dibina jambatan. Manakala di kawasan pinggir laut, kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan dalam. Manakala aspek yang kedua ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah menyebabkan kita telah menantijahkan kepada pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan. Pada satu masa, terdapat juga keadaan banjir yang mana terowong itu perlu ditutup untuk membolehkan aliran air disalurkan ke kawasan yang sepatutnya. Yang kedua adalah pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia sepanjang 24 km. Pembinaan Labuh Raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai juga disebabkan oleh kemajuan teknologi. Dan yang keempat adalah laluan bawah tanah bagi projek MRT yang menggunakan teknologi tinggi. Seterusnya adalah dasar-dasar kerajaan juga menyebabkan jaringan pengangkutan di Malaysia bertambah baik. Yang pertama, kerajaan telah mengadakan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD yang bertanggungjawab mengawal selia pengangkutan awam darat. Ini adalah salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA yang bertujuan untuk menambah baik sistem pengangkutan awam bandar.
Kerajaan memperuntukkan 55 bilion untuk pelaksanaan projek ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang ke pantai timur semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017. Namun demikian, selepas perubahan kerajaan, projek ini ditangguhkan dan melalui proses penambahbaikan. Yang keempat, dasar penswastaan seperti pembinaan lebuh raya utara selatan oleh PLAS Berhad dan perkhidmatan LRT serta bas oleh Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Akhir sekali dalam bab ini, kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti Kertih dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran barang, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Kedua, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Ketiga, kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan pelombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang lebih padat seperti Lembah Kelang, George Town dan Ipoh. Sekian, terima kasih.